A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Alhamdulillah bertemu pada tengah hari ini dengan keizinan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menyambung pengajian daripada kitab pengajian 40 hadis akhlak yang mulia. Dan pada hari ini kita menyambung hadis yang ke-42, yang mana hadis ini telah pun kita ambil sebahagian daripadanya pada kuliah kita di bulan yang lalu. Jika tidak silap saya, pada tanggal 12 hari bulan September yang lalu, yang mana hadis ini merupakan hadis yang ke-42 di bawah tajuk Masyarakat Madani yang diidam-idamkan. Dan saya telah menjelaskan secara panjang lebar tentang maksud madani dan juga konsep madani yang ingin dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga telah menjelaskan pada kuliah di bulan yang lalu tentang dua perkara yang menjadi tonggak dan asas kepada masyarakat madani. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah golongan muda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mendapat maklumat berkaitan dengan kedua-dua tonggak madani yang telah kita bincangkan pada kuliah yang lalu, maka saya rasa bolehlah pergi kembali ke FB Musalla Al-Husna dan kembali kepada kuliah kita pada tanggal 12 September untuk kita melihat, meneliti balik apa yang telah saya kongsikan, yang saya telah sampaikan pada kuliah di bulan yang lalu. Jadi pada pagi ini kita nak menyambung tentang perkara yang ketiga yang disebut oleh Nabi SAW berkaitan dengan tonggak kepada masyarakat ataupun kehidupan madani yang diinginkan, diidamkan oleh setiap orang-orang Islam. Yang ketiga, sebagaimana matan hadis Nabi SAW, wa rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Itulah kata Nabi SAW, orang lelaki yang hatinya terkait dengan masjid. Artinya bila mana orang-orang Islam, khususnya kaum lelaki, cinta kepada masjid, suka untuk mendatangi masjid, suka untuk menghidupkan solat secara berjamaah di masjid, maka itu merupakan suatu petunjuk dan tanda bahawa negara tersebut, masyarakat tersebut berada di dalam kebaikan. Jadi itu yang akan kita ulas pada hari ini. Kita lihat kalau yang mempunyai kitab, maka kalau kitab edisi Jawi di muka surat yang ke-115. Perkara ketiga yang disentuh oleh Nabi SAW adalah seorang lelaki yang hatinya sentiasa terkait dengan masjid. Maknanya mu'allakun, artinya terhubung dengan masjid, sentiasa ingat kepada masjid, suka kepada masjid, cinta kepada masjid. Dan masjid ni meliputi surau lah. Cuma dalam konsep fiqah ataupun dalam istilah yang dikaitkan dengan syarak, maka tak ada yang namanya istilah surau. Maka semua pun diistilahkan sebagai masjid. Jadi masjid ni ada, kalau kita lihat di dalam pengajian ilmu fiqah, maka ada 3 kategori masjid. Yang pertama masjidun jami', arti masjid jami'. Yang kedua masjid ghairu jami', masjid yang tidak jami'. Yang keempat masjidul khas, masjid yang khusus. Jadi masjid jami' ni merujuk kepada masjid yang didirikan solat fardu Jumaat padanya. Itu masjid jami'. Masjid jami'.
Kemudian dalam konteks masjid ghairu jami', itulah masjid yang tidak dikerjakan solat Jumaat padanya. Kalau di Malaysia kita panggil surau lah, kita panggil musalla, setengah-setengah tempat dia panggil madrasah, ya, tapi lebih sinonim lah dengan nama surau. Yang ketiga masjidul khas, masjid yang khas. Khas ni masjid yang mungkin berada di rumah kediaman kita, ataupun masjid yang berada di tempat-tempat yang tertentu seperti masjid di pusat membeli belah atau masjid di hentian rehat. Itu masjid kategorinya adalah masjidul khas. Bila disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis ini, kata Nabi, rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Itulah orang-orang lelaki, kata Nabi, yang hati mereka itu sentiasa terkait dengan masjid. Masjid ni sama ada masjid jami' atau masjid ghairu jami', ya, dan masjid khas pun boleh jugalah kalau di sana didirikan solat secara berjamaah. Artinya orang yang cinta kepada masjid, ya, orang lelaki yang suka mendatangi masjid, maka itu merupakan petunjuk bahawa masyarakat tersebut, ahli qaryah di sesebuah qaryah tersebut, atau masyarakat atau rakyat di dalam negara tersebut sedang berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu menjadikan masjid sebagai syiar agama, dengan mendatanginya, dengan mengunjunginya, dengan menyertai apa sahaja aktiviti dan program yang dianjurkan oleh masjid. Jadi itu antara perkara yang dilakukan oleh rakyat dan masyarakat di sesebuah negeri atau tempat tersebut. Apabila mereka keluar daripada masjid, contohnya setelah sembahyang subuh, mereka bertanya kepada hati mereka bila pula akan balik semula ke masjid. Itu dimaksudkan dengan mu'allakun bil masajid. Jadi ke mana pun mereka pergi, hati mereka sentiasa teringat kepada masjid. Mereka rindu kepada masjid. Katalah kalau mereka bermusafir ke sesebuah tempat sekalipun, mereka tetap akan mencari masjid. Mereka akan mengutamakan solat berjamaah di masjid. Apatah lagi kalau mereka berada di tempat mereka tinggal, tempat mereka bermastautin, bermukim, maka masjid tak pernah mereka abaikan, aktiviti masjid tak pernah mereka tinggalkan. Jadi mereka itu merupakan orang-orang yang sentiasa menghidupkan syiar-syiar agama melalui institusi masjid yang berada berdekatan dengan mereka. Sudah tentu hati mereka yang bertambah, yang bertambat dengan masjid itu akan menjawab, nanti saya akan kembali lagi ke masjid untuk sembahyang zuhur. Selepas mereka meninggalkan masjid, ketika mana selesainya solat fardu subuh, mereka rindu untuk kembali semula ke masjid bagi mendirikan solat fardu zuhur. Begitu juga bila mana mereka meninggalkan masjid selepas menunaikan solat fardu zuhur, mereka rindu untuk kembali semula ke masjid bagi menunaikan solat fardu asar. Begitu juga lah seterusnya sehinggalah balik semula ke waktu subuh pada hari esoknya. Maka mereka ini merupakan orang-orang yang hati mereka sangat-sangat rindu untuk berjamaah, untuk menghidupkan apa saja aktiviti yang ada di masjid. Jadi kalau kita nak melihat satu petunjuk daripada petunjuk bahawa negeri, qaryah, negara tersebut berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai petunjuk dan tanda arasnya bahawa mereka itu adalah daripada kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka kita lihat masjid-masjid mereka, lihat surau-surau mereka, adakah dipenuhi dengan jamaah ataupun sebaliknya. Tetapi bila mana masjid dan surau jauh daripada para jamaah, sunyi daripada orang yang menghidup dan mengimarahkannya, maka itu menjadi petunjuk yang sebaliknya, bahawa negeri, qaryah, taman, daerah tersebut jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita membicarakan tentang sikap kita lah, sebagai orang-orang Islam kita mesti ada satu sikap. Itulah sikap cinta dan kasih kepada masjid, suka untuk mendatangi masjid, terutama bagi kaum lelaki. Pastikan kita tidak mengerjakan solat berjamaah fardu 5 waktu kecuali di masjid. Maka itu kita tanamkan di dalam keazaman kita masing-masing bahawa kita akan sentiasa menjadi orang yang mengimarahkan masjid. Secara umumnya juga siapapun, hatta muslimat pun tidak ada larangan secara fiqh untuk mendatangi masjid-masjid, surau-surau dan sebagainya. Bahkan umumnya orang-orang Islam perlu mempunyai satu sikap cinta kepada masjid, mempertahankan masjid, suka kepada masjid, supaya mudah-mudahan akan turun rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam konteks kita lah, sebagai individu dan orang-orang Islam. Manakala dalam konteks pentadbir masjid, mereka yang menguruskan pentadbiran dan pengurusan masjid, kita di Malaysia setakat laporan terkini kita ada sebanyak 6,816 buah masjid. Kita ada lebih kurang dalam 18,300
61 buah surau di seluruh Malaysia. Di seluruh Malaysia kita ada 6,816 buah masjid. Ya, banyak tu. Kalau surau di Malaysia kita lebih kurang 18,361 buah surau. Itu berdasarkan laporan yang berakhir pada tahun 2022. Dalam konteks Negeri Selangor pula, kalau kita lihat laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Selangor berakhir Oktober 2022. Di seluruh Negeri Selangor kita ada lebih kurang 436 buah masjid. Kita ada lebih kurang 346 buah surau Jumaat. Ya, kita ada 436 buah masjid di seluruh Negeri Selangor. Ya, dalam konteks Negeri Selangor kita ada beberapa kategori masjid lah. Kita ada masjid negeri, masjid daerah, masjid diraja, masjid institusi dan sebagainya. Di keseluruhan masjid di Negeri Selangor kita ada 436 buah masjid. Banyak. Kita ada 346 surau Jumaat. Artinya surau-surau yang dinaik taraf untuk dapat mengerjakan solat fardu Jumaat. Di Negeri Selangor kita ada lebih 2,100 buah surau. Ya, surau aja 2,118 buah surau di seluruh Negeri Selangor. Tu yang berdaftar di bawah JAIS. Yang tak berdaftar ada. Yang tak berdaftar ada. Ni yang berdaftar aja 2,118 buah surau. Seulang balik, masjid 436, surau Jumaat 346, surau di seluruh Negeri Selangor 2,118 buah surau. Banyak. Bahkan banyak kita kata yang telah dilakukan oleh pihak berkuasa agama Negeri Selangor secara khusus di dalam membangunkan masjid, termasuklah aktivitinya, termasuklah prasarananya. Itu dalam konteks kita. Sebab tu sesiapa yang terlibat, mungkin ada di kalangan jamaah yang terlibat lah sebagai jawatan kuasa pentadbiran dan pengurusan masjid, maka alhamdulillah ya, di Negeri Selangor memperuntukkan suatu peruntukan yang cukup besar untuk pembangunan negeri ataupun pembangunan masjid surau di seluruh Negeri Selangor. Itu bukan dalam konteks prasarana saja, bahkan dalam konteks apa? Dalam konteks allowance yang dibayar oleh Lembaga Zakat Selangor, dibayar oleh Jabatan Agama Islam Negeri Selangor dan JAKIM untuk kesemua pegawai-pegawai dan jawatan kuasa masjid yang berjumlah 436 tadi plus dengan 346 surau Jumaat, lebih kurang 19.107 juta ringgit. 19.107 juta ringgit. Lebih kurang 19.1 juta ringgit dikeluarkan pada setiap tahun untuk membiayai pentadbiran dan pengurusan jawatan kuasa dan pegawai masjid di Negeri Selangor. Jadi maknanya dalam konteks yang dikeluarkan oleh Lembaga Zakat Selangor, dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, dikeluarkan oleh JAKIM untuk pegawai dan jawatan kuasa masjid, lebih kurang 19.107 juta ringgit. Bayang, satu peruntukan yang cukup besar dan satu berita gembira lah yang dikeluarkan oleh pejabat Menteri Besar Negeri Selangor kan, di mana bermula pada bulan ni, bermula pada tanggal 25 hari bulan Oktober bulan ni lah, maka akan diberikan kenaikan allowance kepada 760 orang imam di seluruh masjid Negeri Selangor. Hari ni allowance imam Negeri Selangor RM1,300 satu bulan. Itu allowance imam lah, 1,300 ya. Jadi 25 Oktober ni kenaikan RM1,500, kenaikan 200 untuk 760 orang imam di seluruh Negeri Selangor. Jadi saya nak cerita apa? Kenapa saya cerita angka ni? Maknanya dengan jumlah besar yang telah dikeluarkan untuk tim pengurusan dan pentadbiran. Maksudnya kena fikir betul-betul, kena perah otak betul-betul. Macam mana nak menjadikan masjid dan surau sebagai institusi yang disukai oleh umat Islam di Negeri Selangor ni. Itu cabarannya di situlah. Dan hari ini sama juga 25 Oktober Menteri Besar Negeri Selangor telah mengumumkan kenaikan untuk pegawai. Kita ada 2 imam Negeri Selangor, kita ada 2 imam, 2 bilal, 2 siap. Kita ada timbalan nazir, timbalan nazir, setiausaha, bendahari, penolong bendahari. Jadi itu semua tu dipanggil pegawai dan jawatan kuasa. Dipanggil pegawai, jawatan kuasa ni lantikan. Maka pegawai ni maka ada kenaikan, bukan hanya pada imam. Negeri Selangor 25 Oktober ni nazir daripada 300 sebulan allowance kepada 350, tambah RM50 sebulan.
Tak besar lah, alah ciput je ustaz, memanglah ciput. Tapi nak cerita ada sesuatu. Ya, jadi apa harapan kita ni dengan peruntukan sebesar 19 juta ringgit satu tahun? Ya, 19 juta ringgit satu tahun untuk tim pengurusan dan pentadbiran masjid. Maknanya kita nak satu pulangan yang memberi manfaat kepada umat Islam, khususnya di Negeri Selangor. Itu yang kita mahu. Yang makna imam kena fikir, ya, jawatan kuasa kena fikir macam mana nak jadikan masjid mereka ni sebagai masjid yang menjadi tumpuan perhatian orang-orang Islam di dalam karya mereka ni. Mana kena fikirlah. Sebab ya, saya bukan nak ungkit sangat tentang tak besar pun. 1,500 tu tak besar. Jangan kata besar, tak besar. Kecil je 1,500 sebulan untuk imam. Ya, 760 orang imam. Kenaikan 1,500 bermula 25 Oktober ni. Tak besar. Jangan kata besar. Allowance nazim masjid 300,500 tak besar. Ya, tapi sekurang-kurangnya menjadi satu motivasi kepada mereka. Ya, untuk memastikan setiap masjid dan surau khusus di Negeri Selangor dapat dinaik tarafkan, dapat dijadikan benar-benar sebagai syiar kepada agama Islam. Dalam konteks kita tadi saya dah sebut dah. Konteks kita kena cinta dan rindu pada masjid kita. Ya, diri kita baik, keluarga kita baik, kena sarankan kepada ahli keluarga supaya suka dan cinta kepada masjid, kerah keluarga kita untuk sentiasa mendekati masjid, menyertai program dan aktiviti masjid. Itu dalam konteks kita. Dalam konteks pentadbiran pengurusan, dengan apa yang saya nyatakan tadi, mesti bekerja keras. Ya, kena fikir. Dan saya rasa alhamdulillah lah, di antara negeri yang agak maju dalam pengurusan dan pentadbiran masjid surau adalah negeri Selangor Darul Ihsan. Walaupun kita tak banyak, ya, berbanding negeri yang terbanyak masjid, negeri apa tuan-tuan? Terbanyak masjid negeri Sabah. Ya, dalam konteks negeri-negeri di Malaysia, Sabah tercatat sebagai negeri yang mempunyai masjid paling banyak di Malaysia, Sabah. Ya, masjid ini saja dah hampir lebih 1,000. Sabah, ya, kita negeri Selangor baru 436. Ya, Johor berada di bawah kita. Ya, tapi dari sudut pentadbiran, antara negeri yang menguruskan masjid dan mentadbir masjid dengan baik, salah satunya selain Johor adalah negeri Selangor Darul Ihsan. Ya, ada dua negeri lah dalam konteks Malaysia yang termaju, yang terbagus lah, ISO lah tuan-tuan. Dalam konteks pengurusan pentadbiran masjid, itulah negeri Selangor dan negeri Johor Darul Ta'zim. Saya bukan nak kata negeri lain itu tak bagus, tapi yang terbaik saya sebut. Jadi kita berbanggalah kita berada di negeri Selangor. Ya, dengan jumlah masjid yang sebanyak itu, saya kata 436, surau Jumaat 346. Ya, surau saya 2,118 buah surau. Ya, jadi dengan pentadbiran yang begitu bagus, saya rasa sebenarnya tak ada sebab, ya, tak boleh menarik perhatian orang Islam untuk mendatangi, cinta dan suka kepada masjid. Jadi kita nak realisasi kalau hadis Nabi SAW. Ya, kata Nabi, di antara tonggak syiar kepada masyarakat yang madani itu, dan saya dah cerita kuliah lepas ni, tak ada kaitan dengan membangun Malaysia Madani. Kebetulan sama kitab ni dikarang tahun 2004, kan saya dah kata dah. Ya, slogan Malaysia Madani dilancarkan 19 Januari tahun ni. Jangan kata saya pakat, tak ada pakat, saya baca je. Kebetulan pengarang nak jadikan tajuk masyarakat madani, takkan saya nak kata apa ni 2004. Ya, dia pun bukan tahu kan slogan Malaysia untuk sesi baru ni adalah membangun Malaysia Madani. Kebetulan lah. Ya, dalam konteks Malaysia Madani di Malaysia ni dilancar 19 Januari, ada 6 tunggak utama kan. Tak apalah tu. Yang penting salah satu cara untuk merealisasikan kemadanian orang ataupun negara Malaysia ini dalam konteks Islam, kan Malaysia sebuah negara Islam, maka kena hidupkan masjid-masjid dan surau. Jadi masjid dan surau ni tak boleh dikesampingkan. Ya, masjid dan surau tak boleh dipinggirkan, mesti diberikan keutamaan. Ya, sebab dia merupakan salah satu daripada tunggak untuk menjayakan konsep masyarakat madani. Bila orang dah suka ke masjid, orang kurang ke tempat-tempat yang sebaliknya. Jadi mudah-mudahan, sebab masjid itu simbol kepada peribadatan. Masjid itu simbolik kepada hubungan antara hamba dan Tuhan. Masjid itu adalah pusat ilmu. Masjid adalah pusat sosial. Sebagaimana masjid yang dibangunkan di zaman Nabi SAW. Zaman Rasulullah, masjid ni dia multi peranan. Ya, hari ini kita ada beberapa masjid di Negeri Selangor, kita panggil sebagai masjid apa tu? Jadi istilahnya, maka di situlah adanya berbagai-bagai kegiatan
Di situ ada beberapa pejabat kecil agensi yang diletakkan. Jadi masjid tu dijadi sebagai hub kepada kegiatan masyarakat setempat. Jadi ini cuba dibangunkan sesuai dengan konsep masjid yang dibangunkan di zaman Nabi SAW. Jadi inilah antara perkara yang saya dan semua jamaah para hadirat kena sama-sama fikirkanlah. Dan kita pun alhamdulillah ada sebuah surau namanya Musalla Al-Husna. Ni saya tak pasti adakah termasuk dalam rangkaian 2118, saya tak pasti dia berdaftar kot. Ni saya rasa berdaftar lah Jadi pastilah termasuk dalam lingkungan 2118. Ni surau kita ni. Jadi kita yang terlibat imarahkan surau ni, cinta kepada surau ni. Kemana pun kita pergi, jika ada kesempatan datangi surau ini. Baik kaum musliminnya tunaikan solat berjamaah, paling kurang 2 waktu lah, Zuhur dan Asar di surau ni. Aktiviti keilmuan sertai. Ini yang perlu kita. Jadi apa saja elemen-elemen yang boleh memecahkan, menyebabkan jauhnya orang Islam daripada masjid perlu dielakkan. Sebab tu saya sangat-sangat mendukung lah kenyataan yang dikeluarkan oleh MAIS dalam konteks apa? Dalam konteks menghalang aktivis politik untuk mengajar dan menyampaikan kuliah di masjid-masjid dan surau di negeri Selangor. Bahkan titah Duli Mah Mulia Sultan Selangor jelas bahawa tidak boleh diberikan tauliah mengajar kepada sesiapa pun yang aktif di dalam berpolitik, kerana dibimbangi, dipanggil saduz zara'i, menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada kemudaratan. Bukan kata salah nak menyertai politik, tak, tapi takut terbabas sebab brek kurang makan. Jadi handbrake lupa tarik, dia boleh terbabas. Takut dengan apa yang berlaku boleh menyebabkan berlakunya perpecahan di antara sesama jamaah surau dan masjid. Maka atas dasar sadduz zara'i, menutup pintu-pintu kemudaratan, maka tidak dibenarkan. Jadi kita no comment lah, dan saya rasa okey lah, tak ada masalah pun. Di negeri Selangor kita ada seramai 5,282 orang penceramah, tenaga pengajar yang bertauliah. Ramai negeri Selangor ni. Kalau ada dana, hari-hari kuliah pun tak apa. Pagi petang. 5,282 orang. Maaf, 5,286 orang pemegang tauliah mengajar di seluruh masjid ataupun mengajar di negeri Selangor. Jadi yang isu timbul ni hanya sekelompok kecil yang berjumlah, kalau ambil laporan berakhir 2022, hanya seramai 26 orang sahaja yang telah digantung, ditamat dan ditarik balik tauliah mereka. Tak sampai pun 0.5%. Saya nak sebut. Jadi jangan sentimen sangatlah. Yang ditarik tauliah ni, saya bukan sentuh mana-mana pihak. Yang ditarik tauliah 0.5%. 26 orang saja daripada 5,286 pemegang tauliah mengajar di negeri Selangor. Tak ada apa pun, 0.5%. Allah peninglah suruh kami, tak adalah ustaz lagi nak mengajar, ramai ustaz dah kena tarik kuliah. 5,000 lebih yang kena batalkan kuliah tu, batal tauliah hanya 0.5%, 26 orang saja. Dia kena bijak lah, jangan sentimen sangat. Sebab ada setengah-setengah surau jawatan kuasa tepuk dahi, Suzal macam ni, tak adalah kuliah lagi kat masjid kita ni. Pasal apa tak ada dah, ustaz semua dah kena tarik tauliah, habislah orang dah tak suka majlis ilmu. 5,000 lebih. Carilah negeri Selangor 5,286 pemegang tauliah mengajar negeri Selangor. 26 orang ni, Allah, yang betul lah 26 orang kan. Kalau 1% 52 lah. Ini 26 orang, ya betul lah 0.5%. 1% pun tak sampai, yang riuh sangat pasal apa? 5,000 lebih lagi yang boleh mengajar. Disekat seorang pengajar kerana ditarik tauliahnya, ada 5,000 lebih yang boleh mengganti tempat dia. Boleh faham tak? Ini cerita dalam, saya bukan nak cerita tentang sentimen politik, cerita dalam konteks menjaga keharmonian masjid. Sebab kita takut nanti jadi setengah-setengah negara jangan main, sampai ada bom yang dipasang di masjid. Dr. Said Ramadan Al-Buti rahmatullah alaih, seorang ulama besar yang mengarang kitab Fiqh Sirah, meninggal dunia kerana dibom ketika sedang mengajar di dalam masjidnya. Kita tak nak, di Malaysia tak ada sampai tahap tu, dia tak nak. Tinggalkan semua di luar, masuk dalam ni kita sejahtera, kita aman.
Dalam konteks tenaga pengajar, tolong jaga sensitivity. Bukan semua orang sependapat dengan kamu dalam konteks-konteks tertentu. Anda faham? Tu ya, sebab tu saya nak sebut ni, walaupun sebenarnya tak ada kena-mengena, saya suka nak sebut. Sebab apa? Kita bicara tentang masjid. Dan sebab ini kadang-kadang menjadi salah satu sebab kenapa orang ni kadang-kadang terjadi. Dia tanya, kenapa tak pergi masjid? Saya bergaduh je. Lama tak nampakkan masjid. Susahlah ustaz, politik kuat. Itu kenyataan yang kita kena terima. Yang antara alasan-alasan lah, padahal memang dia pemalas pun. Tapi dijadikan itu sebagai alasan sebab benda tu ada. Kita nak tutup. Kita tak nak beri dia tu sebagai alasan untuk tidak datang ke masjid. Mana ada gaduh kat masjid kita? Okey. Tak ada lah, mana ada. Tak ada ceramah politik di masjid. Okey. Baru terselah yang dia memang bukan kaki masjid. Tapi selagi ada elemen-elemen itu menjadi sebab dan alasan. Apa tadi kalau betul-betul berlaku, betul. Ini kita tak nak ulang baliklah. Sejarah sebelum tahun 2000 kan dulu sampai ada label-label ke atas surau masjid tertentu. Ini dengan label warna lah. Bagaimana ustaz ni surau hijau. Hijau, tengok dinding kuning, hijau tak mana. Ustaz pergi situ, ustaz mengajar surau tu surau biru tu. Biru pula. Saya tengok dindingnya putih. Penat bukan hanya jamaah, tenaga pengajar pun penat. Jadi ini tak perlu ada. Sentimen-sentimen macam tu tak perlu ada. Kita kena hapuskan di negeri Selangor. Sebab kita nak mencapai apa yang disebut oleh Nabi SAW. Nak melahirkan orang Islam, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Kita nak tarik orang Islam suka pada masjid. Hari ini saya rasa tak ada sebuah masjid pun negeri Selangor ni. Selangor, sisi Selangor lah, yang tak canggih, yang tak maju tak. Kita negeri Selangor ni kalau bina masjid dia atas 5-6 juta tu biasa. Baru ni saya ingat dulu Imam Mulia Ustaz Selangor rasmikan masjid bulan 4 ke bulan 4 April tahun ni di Taman Alam Jaya Puncak Alam. Masjid yang dirasmikan baru oleh Sultan Selangor. Taman Alam Jaya Puncak Alam tu, masjid tu kosnya 10.36 juta tu. 10.36 juta ringgit tu masjid Puncak Alam, Taman Alam Jaya. Negeri Selangor ni tak ada masjid bawah 10 juta. Maksud dengan dana yang sebegitu besar untuk pembangunan masjid, saya cerita masjid Negeri Selangor ni canggih. Masjid Sultan Salahuddin kan dulu canggih, saya sebut kuliah lepas kan. Cari kepala paip nak uduk tak jumpa betul. Dia pakai sensor kan, ulu keluar air. Tapi ditamatkan lah sebab ramai jakun. Maka dibalik-balik kepada asal pakai paip. Kecuali untuk kegunaan golongan VIP saja masih dengan sensor. Jadi itu berlaku banyak masjid negeri Selangor, ya Allah, maju-maju. Lepas tu saya kata tadi, dengan dana besar yang dikeluarkan oleh Lembaga Zakat Selangor, JAIS dan JAKIM, untuk pegawai dan jawatan kuasa saja mencecah hampir 20 juta setahun. Jadi betul-betul lah berkhidmat dengan bersungguh-sungguh. Kalau muazzin Bilal tu, dia bertugas waktu tu, bertugaslah, jangan siap tolong azan, ambil alih tempat dia. Kalau imam, waktu dia bertugas, tolonglah imamkan solat. Jangan pula ada imam-imam ganti, ad hoc imam pula yang dibisik-bisikkan menggantikan dia. Tak boleh. Ini pegak amanah. Nazir tibalah nazir, saya kata tadi, betul-betul berfikir untuk masjid. Cari jalan, jawatan kuasanya, termasuklah ahli karyanya. Dalam konteks kita pula orang Islam, kena minta pada Allah Ta'ala supaya kita menjadi di kalangan orang-orang yang cinta pada masjid. Penting. Baru ni orang ada hantar tak satu perkongsian dalam media sosial, satu ceramah di Kelantan kan. Seorang tenaga pengajar tu, seorang ustaz tu, dia ceritalah tentang tentang kekecewaan dia lah terhadap kedatangan orang Islam ke masjid dan ke surau, sedangkan jumlah mereka menunaikan umrah setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, Masya Allah. Adakah berjamaah bagi mereka sekadar 12 hari waktu berada di tanah suci saja? Kemudian pulang ke tanah air, mereka meninggalkan masjid dan surau. Mana pergi geng-geng ni? Geng-geng umrah ni mana pergi? 12 hari berada di Makkah dan Madinah, hari-hari pukul 3 pagi dah kejut mutawif untuk ajak pergi ke masjid solat subuh. 3 pagi. Ustaz tu cerita dalam ceramah tu lah. Punya semangat sampai ke rumah 10 pagi pun tak sampai-sampai lagi surau. Langsung tak ke surau. Padahal waktu di sana bersemangat ke masjid dan ke surau. Ini semangat ni kita kena itu sebagai satu latihan kan, 12 hari 15 hari latihan untuk berjamaah di sini kena lakukan.
Sebab kau tengok kepada catatan statistik orang pergi umrah tiap bulan, jumlah lebih besar daripada orang menunaikan fardu haji. Di mana orang, mana geng-geng ni? Waktu nak pergi umrah, kita ke rumah dia buat doa selamat. Balik umrah, raibul ghuyub, mana pergi? Berapa orang pergi umrah ni? Kami sekeluarga ustaz 7 orang. Alhamdulillah, mudah-mudahan bertambah ahli surau 7 orang lagi. Harapan kita lah kan, mudah-mudahan balik tambah 7 orang jemaah. Tak ada. Taman kita setiap minggu berapa orang pergi umrah? Datang tak ke masjid surau, ilek tu ilek. Ilek tu terjemahan bahasa Melayu kosong. Mana pergi dia orang ni? Lepas tu saya kata tadi, dalam konteks sikap kita, kita kena cinta pada masjid dan surau. Tolong jadi orang yang sayangkan masjid dan surau. Itu dikendaki oleh Nabi SAW. Habis. Masuk perkara sikit yang keempat lah. Pak ni saya rasa ni beberapa kali kuliah baru habis tajuk hadis ke-42 ni. Masuk yang berikutnya lagi, yang keempat disebut oleh Nabi SAW, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Nak wujudkan masyarakat madani, ini yang cuba dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi nak orang Islam ni hidup dengan konsep hidup yang sebegini. Jadi apa yang dikendaki oleh Nabi SAW? Yang keempat, 2 orang lelaki yang saling kasih mengasihi dan cinta mencintai kerana Allah. Masyarakat madani adalah didasari dengan kecintaan yang ikhlas di antara penduduknya. Jadi Nabi nak tekan tentang konsep kasih sayang. Jadi dalam konteks negara, dalam konteks masyarakat, kita kena hidupkan kasih sayang. Kata Nabi, di antara orang yang mendapat naungan arash Allah Ta'ala nanti pada hari akhirat, itulah 2 orang lelaki yang benci membenci, cinta mencintai kerana Allah. Jadi konsep di sini adalah konsep kasih sayang. Di dalam konteks negara, dalam konteks masyarakat, kita kena membangunkan yang namanya kasih sayang di antara sesama masyarakat. Ini kena hidupkan, Jadi semua kegiatan yang berlaku adalah atas dasar cinta dan kasih. Perniagaan, pertanian, pertukangan, industri, perkhidmatan dan sebagainya adalah dilaksanakan atas dasar cinta, bukan atas dasar untuk mengaut keuntungan semata-mata. Jadi kena bangunkan masyarakat yang hidup dengan kasih sayang. Apapun sektor yang mereka sedang ada di dalamnya, apapun kegiatan yang mereka lakukan, maka mereka mesti lakukannya dengan rasa kasih dan sayang kepada sesama manusia. Dia kena bangunkan nilai-nilai kasih sayang. Walaupun kita sekarang sedang berada dalam konflik yang amat besar yang sedang terjadi di Palestin, bagaimana jelas terbukti keganasan, kekejaman rejim Zionis Israel. Kata umat Islam hari ini dah lebih kurang 800 lebih, hampir 900 orang meninggal dunia syahid. Ada lebih 3,000 orang yang cedera, dan di kalangan yang syahid lebih 800 tu menyaksikan 100 lebih kanak-kanak, puluhan kaum wanita. Habis ambulan pun dibom. Ini sedang berlaku. Jadi kita nak lihat di sini bagaimana Nabi SAW nak menghidupkan satu konsep hidup yang berdasarkan kepada kasih sayang. Sebab tu kita dalam konteks masyarakat umat Islam di Malaysia, atas dasar kasih sayang kita kepada saudara seagama kita di Palestin, bersesuaian pula dengan semalam Jabatan Agama Islam di Selangor dah keluarkan perkeliling untuk semua masjid dan surau, bermula malam ni menunaikan solat hajat disertakan dengan membaca kunut nazilah selama 7 hari berturut-turut sebagai tanda sokongan kita kepada saudara-saudara kita yang sedang diserang dengan kejam dan zalim oleh tentera Zionis di Israel. Jadi ini sedang berlaku, dan atas dasar kasih sayang orang Islam mesti mendoakan saudara. Maka Nabi SAW nak membangunkan suatu konsep hidup yang berteraskan kepada kasih sayang. Jadi dia menyatakan apa lagi, kata pengarang, kalau peniaga cintakan pembeli, maka peniaga tidak akan menipu pembeli. Itu konsep kasih sayang. Maka setiap orang sayangkan saudara, setiap orang kasih kepada saudaranya. Jiran sayang kepada jiran, majikan sayang kepada pekerja, pekerja cinta kasih pada majikan. Pemandu sayang kepada tuannya, tuan kasih cinta pada pemandu. Jadi kalau konsep kasih sayang dapat diterapkan di dalam sebuah masyarakat, maka masyarakat itu akan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Ta'ala. Jadi bukan dihidupkan masyarakat itu di atas dasar mengaut keuntungan semata-mata. Kalau peniaga cintakan pembeli, maka peniaga tidak akan menipu pembeli sebab dia sayang pada pembeli. Dia akan jujur dengan pembeli sebab dia kasih pada pembelinya. Kalau pegawai cintakan rakyat, maka pegawai tidak akan mengabaikan tugasnya. Ni konsep kasih sayang tu besar.
Bila ada rasa prihatin, rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta, rasa suka, maka orang akan menunaikan hak mereka masing-masing. Dan begitulah seterusnya. Di antara perkara yang akan dilakukan bila terbit dan wujudnya perasaan berkasih sayang. Nanti kalau tak ada kasih sayang, orang duk fikir nak sembelih orang, orang fikir nak aniaya orang, orang fikir nak kaut untung dari orang. Ini yang terjadi. Masyarakat akan hidup dalam kerosakan. Jiran fikir nak aniaya jiran, majikan fikir nak buli pekerja, pekerja fikir nak jahanamkan majikan. Ya, dalam konteks apa lagi? Konteks pertanian, perniagaan, sama je. Bila tak ada kasih sayang, semua hancur. Ya, tak ada kebaikan, tak ada rahmat, tak ada keberkatan sebab Allah cabut. Kenapa Allah cabut? Sebab mereka saling bermusuhan. Jadi kita tak nak lah. Cuma dalam konteks Malaysia masih okey. Yang beberapa hari lepas saya tengok satu dokumentari berkaitan dengan sebuah bandar di Amerika Selatan yang dikenali sebagai The Scammer City, Bogota di Colombia. Jadi kalau scammer ni bandar penipu terbesar, bandar yang paling ramai penipu di dunia, nombor satu bandar raya ibu negara Colombia yang namanya Bogota. Bogota di Colombia ni, kalau bukan kaleng-kaleng jangan pergi. Sebab daripada 100 yang baiknya separuh orang, bukan satu orang. Itu satu bandar yang cukup berbahaya. Walaupun di sana adalah susunan bandar-bandar yang lain, termasuk beberapa buah bandar di Afrika. Berdasarkan kajian yang dibuat, Bogota menempati nombor pertama sebagai bandar yang paling bahaya dan paling the scammer city, makna bandar yang paling ramai penipu di dunia. Mana kat Bogota tak ada orang boleh percaya. Naik taksi, driver taksi fikir nak aniaya penumpang aja. Kat sana punya konsep. Kita pergi kedai kan, peniaga kedai tu nampak kita, dia fikir macam mana aku nak tipu pembeli ni. Bukan hanya peniaga jahat, pembeli pun sama juga. Macam mana aku nak kelentong penjual ni. Dia sama naik. Dekat sana di Bogota tak ada orang yang boleh dipercayai. Tak ada. Memang tak ada. Apa peringkat golongan manusia, apa kerjaya latar belakang, semua itu dasar hidup dia. Tak ada orang baik. Mana kalau kita pergi ke sana tu, memang kita tak boleh percaya kat sesiapa pun, kecuali diri kita sendiri. Kenapa? Sebab mereka tak hidup dengan kasih sayang. Dia fikir nak ambil kesempatan atas orang lain. Ni dalam dokumentari. Kau pergi kedai makan, dia macam tu. Hatta kalau pergi mana-mana lah, pengemis yang minta sedekah, nak ditolong oleh pemberi sedekah, pengemis tu mikir sambil nak terima sedekah tu, mikir macam mana aku nak dapat lebih daripada pemberi. Macam tu. Kalau orang dah jadi pengemis tu naif lah kan. Naif maknanya berapa aje lah. Dia pengemis. Dia dah tak ada tangan pada orang yang nak memberikan, dia mesti naif. Maksud naifnya terserah lah kan. Sana tak. Yang kat tangan tu mikir macam mana nak dapat lebih. Yang dia nampak tangan penyumbang tu mengeluarkan duit, yang dia fikir bukan duit di tangan penyumbang, dia fikir duit dalam beg tangan macam tu. Mana dahsyat tak dahsyat bandar raya tu. Tapi tak apalah, dia bukan Islam. Kita dalam konteks masyarakat umat Islam tak boleh macam tu. Tak boleh hidup secara nafsi-nafsi, ananiyah, konsep kekitaan, tak boleh. Berarti hidup atas dasar berkasih sayang, dan ini disentuh oleh Nabi SAW pada perkara yang keempat, untuk menjadikan masyarakat itu madani berdasarkan kepada hadis, dirahmati, disukai, disayangi oleh Allah Ta'ala, maka kena suburkan yang namanya kasih sayang. Jadi kenalah, hari ini kita tengok kes yang melibatkan lawan kepada kasih sayang tu banyak. Suami tikam isteri lah, apa lagi ni, ada kes baru 3 orang anak derhaka dah tak apa-apa. Macam-macam. Yang menunjukkan bahawa nilai kasih sayang makin tarak. Ni saya cerita Malaysia ni. Tergamak kan seorang suami yang tikam isterinya sampai mati. Nilai tak ada. Adakah ketika tu dia dalam keadaan ketagihan? Tidak. Dia keadaan negatif. Semua pemeriksaan dilakukan untuk dia tu negatif, walaupun dia ada rekod, dia negatif. Ketika mana dia waras ketika tu. Ini sedang terjadi. Kalau kebencian konteks Malaysia ni kan, yang berada yang kena tangkap kat Kelang, yang dipukul mat motor tu, dia ketuk kepala tumbuk, kan dah kena penjara 2 bulan ke, denda 2,000, penjara 2 bulan. Tak ada kasih sayang. Padahal bukan apa sangat pun. Penunggang motor tu dia bunyikan horn je pun, tak buat hati, dia tahan dekat traffic light, dia belasah dia, nampak.
Ni saya kata ni konsepnya. Nabi dah gambarkan. Jadi kalau masyarakat hidup tanpa kasih sayang, habis. Apa lagi yang kita harap? Takkan kita nak hidup macam keadaan masyarakat di Bogota. Ya, bapa fikir nak tipu anak, anak fikir nak tipu mak. Ya, ni bukan fikir sebab nak kahwin lain, bukan. Ini kecil punya hal. Kalau Malaysia paling berani pun dia fikir nak kahwin lain je kan. Dia fikir itu kesempatan sikit. Ini tak, ini besar. Dahsyat sampai penganiayaan tu dahsyat. Jadi ini konsep-konsep cuba dibangunkan oleh Nabi SAW. Jadi saya rasa untuk hari ini saya tangguhkan setakat perkara keempat. Ya, perkara keempat, panjang umur nanti kita akan lihat perkara yang kelima. Semua ada 7. Jadi mungkin saya cuba habiskan pada sesi kuliah yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ada 2 perkara yang kita bincang hari ini, ya, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi SAW untuk menjadikan masyarakat kita sebagai masyarakat madani yang disayangi oleh Allah Ta'ala. Pertama, hidupkan masjid. Ya, jadi orang yang suka kasih, cinta pada masjid. Dalam konteks pentadbiran pengurusan, pastikan masjid benar-benar berfungsi sebagai tempat pertemuan dan tempat segala-galanya bagi orang Islam. Okey. Kemudian yang kedua yang kita bincang hari ini berkaitan dengan kasih sayang. Orang Islam kena hidup secara berkasih sayang, kena suburkan yang namanya kasih sayang, keprihatinan, tanggungjawab dan sebagainya. Insya-Allah, bila orang Islam hidup secara berkasih sayang, akan terbuka banyak pintu rahmat dan keberkatan daripada Allah Ta'ala. Hilangkan bahasa-bahasa kebencian, hilangkan sikap-sikap yang menunjukkan kepada kebencian, maki hamun, cakap kotor, maki orang. Sudah, cukup, hentikan. Ya, tak perlu nak dilanjutkan. Sudah. Hari ini kita terdedah beberapa waktu lepas, Allah pening kepala. Ya, kepala bapak dia, kepala bapak engkau. Asyik kepala bapak aje. Tapi okeylah tak sebut kepala mak tapi pening kepala kita kan, dia maki dia, berbangga dengan maki ini. Tak perlu ada dalam konteks masyarakat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup sekadar itu untuk hari ini. Bertemu nanti kuliah akan datang. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Tutup majlis membaca tasbih kafarah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Takabbalallahu minkum.